Last-last, kita orang tinggal seluar dalam je. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Rais Hamid dan selamat kembali ke RH TV. Yeah. Setakat ni dalam channel aku, RH TV, dah banyak aku share dengan korang. Aku punya pengalaman-pengalaman dalam tentera, especially dekat part latihan lah. Dan kali ni aku nak share dengan korang part latihan ataupun fasa latihan yang paling susah, paling mencabar yang aku pernah lalui, iaitu latihan ikhtiar hidup ataupun survival course punya training. Sepanjang 4 tahun dalam aku punya latihan pegawai kadet, khusus ikhtiar hidup ataupun survival training course ni adalah dia punya kemuncak. Yang mana dekat dalam khusus ikhtiar hidup ataupun survival training ni lah aku mengapplykan segala ilmu tentera, especially bab hutan ni yang aku dah belajar sepanjang 4 tahun ni lah. Survival training ni dia special sikit sebab bukan semua tentera dapat join khusus ni. Hanya bahagian-bahagian yang terlibat. Bahagian tu maksud aku contohnya bidang yang akan aku ceburi nanti. Contohnya macam aku seorang bekas pilot. Pilot dia nak kena ada ilmu ikhtiar hidup ni sebab nanti mana tahulah kan, minta jauh kan. Masa aku fly, nanti akan crash dekat dalam hutan. So, sementara nak dapatkan bantuan, macam mana aku nak survive dekat dalam hutan. So, kalau macam tentera yang dekat bidang admin ke, bidang engineering, so, dorang kemungkinan tak berpeluang nak menjalani latihan ikhtiar hidup ni. Survival training ni pula, dia bukannya semua sama. Contohnya macam komando punya survival training, dia lagi susah lah. Contohnya macam tentera darat punya survival training pun susah juga. Macam survival training yang aku pergi ni, dia lebih kurang antara yang susah-susah tu. Ni yang paling tahap bawah, yang paling senang lah, tapi still lah susah juga kan. Survival course ni dia lebih kurang sebulan ataupun 30 hari ataupun 28 hari lebih kurang. Dia terbagi kepada 4 fasa, iaitu teori, sea survival, hutan paya dan juga hutan betul, hutan khatulistiwa, hutan tropikal. Macam tu lah. Hutan yang betul. Masa fasa teori, pelatih akan didedahkan dengan semua ilmu berkenaan dengan ikhtiar hidup, termasuk macam mana kau nak cari makanan, macam mana kau nak mengenali tumbuhan-tumbuhan yang boleh dimakan, tumbuhan-tumbuhan yang beracun, skill-skill, contohnya skill nak menyalakan api tanpa lighter, skill nak menggunakan parang, skill nak memancing, skill nak menangkap ikan. Sebab masa dalam survival training nanti, kau tak dibekalkan apa-apa. Kau tak dibekalkan dengan makanan, kau tak boleh bawa lighter, kau hanya boleh bawa parang, baju dan juga botol air je. Dia seolah-olah nak membayangkan, contohnya macam aku pilot, bila dia dah crash, itu je barang minimum yang aku akan bawa bersama nanti. Bila habis je fasa teori ni, nanti bila dekat sea survival ataupun survival fire ataupun survival hutan, kau akan diberikan beberapa task atau tugasan yang kau kena completekan lah sepanjang kau berada dekat dalam hutan ke berbenda semua tu lah. Contohnya untuk fasa sea survival, mula-mula sekali task yang kau dapat adalah kau kena buat pendayung dan juga kau kena buat alat untuk membolehkan kau terapung dekat laut. Faham tak macam mana? Maksudnya buat macam rakit lah, tapi kau gunakan bahan-bahan apa yang ada yang kau boleh jumpa, macam kayu ke, macam daun-daun kering ke. Antara latihan yang aku jalani semasa sea survival ni adalah korang kena naik kapal ataupun boat. Okay, naik boat seramai 10 orang macam tu dalam aku punya squad tu. Kita orang akan dicampakkan ke laut secara berasingan, maknanya seorang kat sana, seorang kat sana, seorang kat belakang. Kita punya task adalah untuk berkumpul. Bila helikopter nuri tu datang dekat kita, dia akan hover dekat atas kita. So dia akan turunkan tali. Dia kena belajar lah cara kita nak attachkan badan kita dekat tali rescue tu, dan kita akan diangkat ke atas helikopter tu. Teknik yang dia pakai untuk mengangkat kau daripada laut nak naik ke helikopter tu dinamakan sebagai winching. Seterusnya adalah fasa latihan survival di dalam hutan paya. Sebab kita tahu Malaysia ni dia ada hutan paya dan hutan khatulistiwa. Hutan lah. Betul, aku tak tahu nak cakap hutan khatulistiwa ke hutan apa. Ni dia hutan betul lah orang panggil lah. Hutan betul. Bila dekat hutan paya ni, kita tahu keadaan dia ada kawasan yang kering dan ada kawasan yang basah, dan selalunya memang kita akan jumpa tempat yang basah, penuh dengan pokok paya bakau apa semualah. Ada beberapa skill yang aku belajar dan aku praktikkan semasa dekat fasa hutan paya ni. Antaranya adalah
membina pondok dekat dalam air, dekat air yang hutan paya tu. Dia ada spek-spek dia lah. Kau kena buat pondok tu 2 tingkat dekat bawah untuk nyalakan api, dan dekat atas tu untuk muat 6 orang untuk baring apa semua. Masa kau buat pondok dekat hutan paya ni, kau tak boleh buat yang cekai-cekai tau. Kau tak boleh buat yang cincai punya pondok. Kau kena buat pondok yang betul-betul stabil, betul-betul kukuh, yang boleh menampung seramai 4 orang kalau tak silap aku. Sebab nanti ada masa-masa dia, jurulatih survival ni akan datang, dia akan check, dia akan goyangkan kau punya pondok tu. Kalau nasib tak baik, kau punya pondok jatuh, kau kena buat balik kau punya pondok tu. Cabaran masa dekat fasa hutan paya ni satu je lah aku rasa, iaitu agas. Agas ni dia macam satu serangga dekat dalam hutan. Bila nak masuk maghrib je, dia akan hinggap dekat badan kau, dia akan buat badan kau akan jadi gatal gila punya. Tapi ada cara nak mengelakkan agas daripada hinggap dekat badan kau. Antaranya ialah kau kena sapu badan kau dengan lumpur. Sebab itulah kalau kau tengok video-video latihan survival dekat YouTube, kau tengok askar-askar ni memang badan dia berlumpur apa semualah. Bila menjelang maghrib je, kau wajib nyalakan api. Kalau kau tak nyalakan api, memang agas akan datang dekat kau dan akan menghantui hidup kau. Ish, aku tak boleh bayangkan lah, agas ni memang gatal gila. Dan ada satu kejadian dekat hutan paya ni, di mana salah seorang pelatih tu, dia mengaplikasikan lah ilmu yang dia dapat masa latihan teori tu. Dia jumpa ada satu pokok ni. Nama pokok ni adalah pokok bok. Sebab masa teori kita belajar, umbut daripada pokok bok ni kita boleh makan. Nak dijadikan cerita, salah seorang daripada kita orang ni jumpa pokok bok ni. So dia pun, oi, aku jumpa umbut, boleh makan. So kita orang satu squad masa tu 45 orang, memang kita makan. Wow, seronoknya jumpa makanan kan, makan ramai-ramai kan. Malam je ramai-ramai muntah, kau-kau semua. Memang orang kata food poisoning, kau-kaunya lah. Dia sebenarnya umbut bok ni kau boleh makan, tapi kau makan macam kau makan tebu. Kau hanya makan, kau kunyah-kunyah, kau ambil air dia je. Dia punya hampas dia tu kau kena buang. Kita orang sebab lapar, makanan tak ada, so kita telan sekali dengan dia punya hampas. End up semua sekali muntah-muntah. So ada kejadian sikit lah dekat situ, di mana jurulatih datang rescue, datang sekali medik untuk nak mengubati kita orang lah. So tu macam kelakar juga lah. Habis je fasa paya, dia akan masuk dekat fasa hutan yang betul. So pergerakan kita orang daripada hutan paya nak pergi ke hutan betul tu, ataupun kita buat dekat kawasan bukit, so aku panggil dia hutan bukit je lah. Kita orang kena buat compass marching. Dia bagi satu destinasi dan kita orang pula dibahagikan kepada beberapa sindiket ataupun beberapa kumpulan. So kita kena bergerak dengan menggunakan kompas, dengan menggunakan peta. Kita tak ada GPS, kita tak ada Waze dan pandai-pandai kau lah nak bergerak daripada tempat kau mula tu sampailah dekat destinasi yang telah ditetapkan. Tapi dekat dalam hutan tu kau bukan seorang-seorang tau. Ada jurulatih yang menyorok yang tengah memerhatikan kau. Sebab walaupun nama dia survival, tapi kau tak boleh nak tumpang kereta orang ke. Kau kena berada dekat dalam hutan sahaja. Sebab ada sebab dia kenapa dia tak bagi kau tumpang kereta apa semua tu lah. So cerita dia, kau kena sampai dekat destinasi tu dalam masa yang ditetapkan. Tapi sekiranya gagal, ada hukuman dia. Antara hukuman dia adalah uniform masuk hutan ataupun loreng ke baju masuk hutan yang kau pakai tu, sama ada akan dikoyakkan ataupun akan ditarik privilege untuk pakai baju tu. Dia ada beberapa destinasi ataupun point juga yang kau kena buat compass marching untuk kau pergi beramai-ramai dalam hutan tu. Dia ada pergi sini, dia akan end up dekat kawasan latihan untuk fasa hutan bukit tu. Bila sampai je dekat hutan bukit tu, disebabkan ada beberapa destinasi dan ada beberapa kesalahan yang kita orang buat, so bila sampai je checkpoint, baju kena tarik, seluar kena tarik, itu kena tarik, ini kena tarik, last kita orang tinggal seluar dalam je. Dan sama juga tasking dia, bila sampai je dekat hutan bukit, kau kena buat pondok yang boleh berisi 2 orang. Dan kau kena survive lah dekat situ. Kau kena cari makanan sendiri, kau kena cari bekalan air sendiri, kau kena kumpul kayu, kau kena buat pondok yang tak kena hujan. Tambah pula kat hutan bukit, kawasan tu kawasan memang lembab, hujan apa semua kan. Nak dipendekkan cerita, kemuncak untuk latihan survival dan juga latihan
dekat hutan bukit ni, dia punya penutup dia adalah macam yang aku cerita dekat video aku yang kisah seram tu, adalah latihan isolation, di mana setiap pelatih akan dibiarkan sorang-sorang, jarak-jarak, jauh-jauh, dan kau kena survive untuk satu malam tanpa bantuan, tanpa apa-apa, dengan hanya seorang-seorang saja. Masa fasa hutan bukit ni juga, antara cabaran dia yang paling susah ialah kau nak cari makanan dan juga kau nak kena maintain api 24 hours, sebab kau kena ada api. Dalam hutan ni antara yang penting dia adalah kau kena ada api. Sebab apa? Api ni digunakan untuk nak bagi badan kau panas, nak elakkan binatang liar daripada datang, dan macam-macam lagi lah. Dan ada satu kisah yang aku alami, yang ni kelakar sikit lah. Masa dekat hutan bukit tu, kita orang macam pairing tau, dua orang, and then kena buat satu pondok. Kat atas tempat tidur dan dekat bawah tu adalah tempat untuk kita buat api lah, nak bagi badan panas apa semua kan. Setiap masa tak boleh semua orang tidur, salah seorang kena berjaga untuk jaga pondok tu. Bila time aku jaga api tu, aku ngantuk. Cerita dia, aku ngantuk, so aku tunggulah depan api tu kan. Menunggu. Sekali aku terlelap, tangan aku termasuk dekat dalam bara api tu, dan tangan aku melecur, apa orang panggil, third degree of burning, melecur tahap 3 punya. Aku rasa ada lagi dia punya parut dekat sini, nampak tak? Ni melecur tahap 3 punya. Mengantuk kan, pap termasuk. Masa survival training tu, kita orang pun tak sedar, kita orang pun tak menghitung hari dah, sebab lapar, penat, and then dengan tasking lagi, dengan ada tugasan lagi. Bila ada masa-masa yang kita orang berkumpul, borak-borak kan, masa tu punyalah sembang, aku dah balik nanti nak makan McD, nak makan pizza, nak makan KFC, siap buat list tu, buat list, nak makan apa semua kan. Sebab apa yang kita orang fikir adalah nak makan je masa tu. Dan kau bayangkan tahap kita orang susah nak mendapatkan makanan sampai berat aku menjadi 45 kilo. Sangat kurus, cengkung, dengan muka dah berjambang apa semua. Memang kisahlah, memang satu pengalaman yang paling mencabarlah bagi aku sepanjang aku training tentera ni kan. So, antara benda yang aku dapat personally semasa aku menjalani latihan survival ni adalah aku belajar bersyukur. Sebab bila kat dalam hutan tu, kau bayangkan kau nak makan susah, nak itu susah, nak ini susah. Dan bila kadang-kadang kita orang jumpa beras, jumpalah beras tu pula sikit, nak dikongsi dengan berpuluh-puluh orang yang dalam survival tu. Walaupun sebiji nasi jatuh dekat tanah, kita orang, jangan bazir kutip. Kita orang kutip dekat tanah tu, kita orang makan. Memang walaupun setitis air, walaupun ada seekor ikan yang kita dapat tangkap, tulang ikan tu selicin-licinnya kita orang akan jilat, make sure tak ada isi ikan yang tertinggal walaupun sikit je. So itu yang aku dapat pelajaran lah masa dalam survival course ni. Jangan membazir. Mungkin anda semua yang tengah tengok sekarang ni, orang dalam kehidupannya selesa, makanan kadang-kadang makan tak habis, boleh buang. So memang aku start daripada survival course tu, memang aku pantang gila kalau orang makan tak habis. So itu je sedikit sebanyak pengalaman survival course ataupun latihan ikhtiar hidup yang aku boleh share dengan korang. Sebab nak share lebih-lebih nanti tak best lah. Nanti kan korang tahulah, siapa-siapa yang masuk askar dan masuk survival tu tengok video ni macam senang lah kan. Tak apa, nanti bila korang masuk nanti korang rasalah sendiri, barulah best, lagi thrill. Mungkin anda-anda yang bekas tentera ataupun tentera yang mana pernah menjalani latihan survival, maybe komando punya versi survival course ataupun tentera darat punya versi survival course, yang mana yang lagi susah daripada latihan survival yang aku join, bolehlah share korang punya pengalaman dekat bawah. Sebab ramai nak tahu ni macam mana kita punya survival course. Share video ni, boleh share. Maybe yang nak masuk askar, yang nak jadi pilot ke, nak jadi tentera darat ke apa ke, maybe boleh dapat gambaran lah macam mana survival course ni. Oh, lupa, inilah sijil yang membuktikan aku berjaya menamatkan survival course ikhtiar hidup pegawai kadet selama 1 bulan. Lulus. So korang semua jangan lupa untuk like video ni. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan butang jangan lupa subscribe, dan jangan lupa tekan butang loceng untuk notification video-video aku yang lepas ni. Sebab lepas ni aku akan buat video
Bahagian kedua, pengalaman seram yang pernah dialami oleh kawan-kawan aku dan juga family aku yang berada di dalam tentera. Dan pengalaman seram ni memang lagi hardcore daripada apa yang aku alami sebab dorang nampak. Assalamualaikum. Stay safe, stay at home. Jangan lupa subscribe. Free je subscribe tu. Subscribe je lah. Tekan je butang subscribe tu. Tak rugi pun. Bye-bye.